Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Wan Ainur Akilah binti Cik Wan Azri dari PPISMP Unit Bahasa Melayu 3. Video ini bertujuan untuk melengkapkan tugasan 2 bahagian 2 bagi subjek Keterampilan Berbahasa kod BMMB 1134. Saya berharap video ini dapat memenuhi kriteria permarkahan yang telah dinyatakan. Dan sekalun terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Fuadi kerana telah banyak membantu serta membimbing saya dalam menghasilkan tugasan ini. Dengan itu, saya mempersilakan Tuan Haji Fuadi untuk menonton video yang telah saya hasilkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembuka kata, lidah bicara. Izinkan saya mula bicara. Semoga majlis disambut ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan. Terima kasih saudari pengerusi majlis yang berusaha Ketua Pendidikan Daerah Kemaman Encik Muhammad Zulkifli bin Abu Bakar, yang berusaha Encik Azri bin Omar, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Indah, yang dihormati Wan Norida binti Sudin, Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Indah, serta guru-guru dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Kucing hitam mengejar kumbang, kumbang terbang perlahan-lahan. Janganlah malu, janganlah segan, mari akrabkan dengan perkenalan. Nama diberi Cik Wan Ainur Akilah binti Cik Wan Azri. Saya merupakan Ketua Jabatan Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Sempena Minggu Bahasa yang diadakan bermula Ahad lalu, saya dijemput oleh Ketua Panitia Bahasa Melayu SMK Bukit Indah, iaitu Puan Norida binti Sudin, untuk memberikan sedikit ilmu tentang bahasa Melayu kepada guru-guru sekalian. Saya menerima jemputan Puan Norida dengan rasa yang sangat bangga kerana menjadi insan yang terpilih untuk menyampaikan ceramah di sini. Tanpa membuang masa, berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah ceramah kepada guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Indah yang bertajuk Keberkesanan Penggunaan Cerpen dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Hadirin sekalian, tujuan saya memilih tajuk Keberkesanan Penggunaan Cerpen dalam Pengajaran dan Pembelajaran adalah untuk memberi kesedaran serta membuka mata guru-guru bahawa penggunaan cerpen dalam pembelajaran dan pengajaran PDP dapat membantu meningkatkan prestasi murid dalam pelbagai aspek, lebih-lebih lagi dalam aspek membaca dan menulis. Hal ini kerana seperti yang kita ketahui, generasi kini lebih gemar melayari laman sesawang serta bermain permainan digital berbanding dengan membaca, kerana bagi mereka mengakses laman sesawang lebih menarik daripada membaca. Menurut Setyawati et al. 2021, ramai pelajar yang membaca cerpen hanya sekilas dan sekadar untuk peperiksaan sahaja, tanpa mempunyai pemahaman terhadap bahan yang dibaca. Oleh itu, dengan menggunakan cerpen, pelbagai teknik dan juga kaedah dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan juga pembelajaran, kerana menurut Jamian dan juga Sujud 2001, penggunaan bahan sastera seperti cerpen dapat memberikan keseronokan kepada murid-murid. Jadi persoalannya, apakah teknik atau kaedah yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk memastikan keberkesanan cerpen dalam pembelajaran dan juga pengajaran?
Teknik pertama yang boleh digunakan oleh guru-guru sekalian ialah teknik didik hibur. Ching dan Yasin 2022 menyatakan bahawa didik hibur merupakan satu kaedah yang bersifat hiburan yang diaplikasikan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Menurut Jamian et al. 2016, teknik didik hibur merupakan satu kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran yang memberi peluang kepada murid untuk mengeksploitasi serta meneliti apa yang dipelajari dengan menggunakan pelbagai aktiviti yang seronok serta menghiburkan. Aktiviti didik hibur ini boleh diaplikasikan oleh guru-guru ketika melaksanakan set induksi atau semasa sesi penutup pembelajaran. Contoh aktiviti yang dapat dilakukan oleh guru ialah arahkan murid untuk cerita kembali watak utama dalam sesebuah cerpen yang dipelajari ataupun bahagikan murid mengikut kumpulan. Kemudian arahkan mereka untuk melakonkan kembali watak-watak dalam cerpen tersebut. Pelaksanaan aktiviti ini memerlukan murid untuk membaca serta meneliti terlebih dahulu sesebuah cerpen untuk menghayati karakter watak-watak dalam cerpen untuk melakukan atau menceritakannya kembali. Hal ini dapat membantu murid dalam memahami watak dan perwatakan dalam sesebuah cerpen. Saya telah mengambil beberapa ayat dalam cerpen Legasi Tapai Ubi, iaitu: Parjo, jangan lupa hantar tapai ke pasar. Jerit bapa dengan lorat Jawa ni yang pekat. Lawangan itu menjadi rutin setiap pagi, maka aku pun tidak pernah menolak untuk berkhidmat menghantar tapai ubi buatan bapa dan emak ke pasar, ke warung, ke kedai kampung dan ke mana-mana sahaja jika ada tempahan. Melalui petikan tersebut, murid dapat menilai watak dan perwatakan watak utama, iaitu Parjo, jika mereka memahami petikan tersebut dengan baik. Memahami petikan tersebut dengan baik dapat membantu mereka untuk melakonkan kembali watak Parjo yang taat akan emak dan bapanya dengan baik. Tujuan utama dalam menghasilkan aktiviti-aktiviti seperti ini adalah untuk membantu murid menghayati watak-watak dalam sesebuah cerita. Selain itu, ianya dapat menjadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran lebih seronok serta dapat menggalakkan pelajar untuk merancang, menyediakan dan menghasilkan sesuatu dengan kreativiti mereka sendiri, menurut Ujung dan Seruji 2022. Oleh itu, penggunaan teknik didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran sangat penting untuk menghasilkan suasana yang seronok dan secara tidak langsung ianya mampu menggerakkan minda dalam menjana idea yang kreatif. Guru-guru yang saya hormati sekalian, seterusnya, untuk pengetahuan guru-guru sekalian, cerpen mempunyai banyak komponen yang boleh menyebabkan kekeliruan kepada murid. Perkara ini sebenarnya boleh diatasi dengan menggunakan peta minda atau peta ITIN dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Rahim 2000 dalam artikel yang ditulis oleh Aziz dan Jair 2009 menyatakan bahawa penggunaan peta konsep atau peta minda dapat memudahkan cara pemikiran murid, mengukuhkan daya ingatan serta dapat membantu pelajar untuk mengingati perkara-perkara penting dan mampu menghurai sesuatu ayat dengan baik.
Penggunaan peta minda juga dapat membantu murid untuk mengembangkan sesuatu idea dengan baik, kerana peta minda merupakan susunan perkara dari yang umum hingga yang bersifat khusus. JUSG 2017. Terdapat pelbagai jenis peta minda yang dapat digunakan oleh guru-guru untuk memastikan keberkesanan penggunaan cerpen dalam kalangan murid. Antaranya ialah peta pokok, peta minda. Antaranya ialah peta pokok, peta buih, peta pelbagai alir serta peta titi. Penggunaan peta minda dapat menjadikan pembelajaran dalam kelas lebih aktif kerana murid boleh mengemukakan cadangan atau pendapat masing-masing dengan menggunakan cerpen yang telah dipelajari. Sebagai contoh, saya akan memetik satu petikan cerita dalam cerpen Banjir di Mata Mak. Saya mendai nombor telefon Mak Piah sekali lagi. Mak Piah menjawab panggilan saya. Mak Piah meminta saya yang disangkakan anaknya Nana agar tidak bimbang tentangnya. Mak Piah sempat berpesan kepada saya agar menjaga anak dan suaminya dengan baik. Saya ingin bertemu Mak Piah supaya saya dapat melepaskan rindu terhadap ibu saya yang telah meninggal dunia. Mak Piah juga merindui anak-anaknya. Saya merindui ibu saya. Saya memperoleh alamat Mak Piah dalam buku panduan telefon. Saya pergi ke rumah Mak Piah dengan membawa makanan. Mak Piah menyambut kedatangan saya dengan rasa yang sangat gembira. Dengan menggunakan petikan cerpen tersebut, guru boleh mengarahkan murid-murid untuk melakukan peta minda, sama ada menggunakan peta buih atau peta pokok untuk mengelaskan beberapa komponen sastera yang dengan menilai petikan tersebut, seperti persoalan, nilai ataupun pengajaran. Hal ini kerana menurut Laura 2011, dengan menggunakan peta minda ketika proses pembelajaran menyebabkan keupayaan murid dalam membanding beza serta menganalisis perkara yang tersirat akan meningkat sebanyak 69%. Oleh itu, peta minda merupakan salah satu alat berfikir yang dapat digunakan oleh guru-guru untuk menjadikan pembelajaran cerpen lebih bermakna serta melahirkan gaya pemikiran yang beraras tinggi, kreatif serta inovatif. Saudari sekalian, kaedah seterusnya yang akan saya terangkan adalah satu kaedah yang biasa digunakan oleh guru-guru sekolah, iaitu kaedah perbincangan. Perbincangan ialah salah satu komunikasi dua hala yang berlaku di dalam bilik darjah melibatkan guru dengan murid atau murid dengan murid. Menurut Haris dan Kasim 2011, perbincangan kebiasaannya dilakukan secara berkumpulan mengikut tugas yang telah diberikan oleh guru. Dengan menggunakan kaedah perbincangan, pelbagai aktiviti yang menarik dapat dijalankan. Antaranya ialah aktiviti meja bulat, aktiviti pendebatan dan aktiviti hot seat. Pelaksanaan aktiviti-aktiviti seperti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah ianya juga dapat memupuk semangat bekerjasama antara murid serta dapat meningkatkan daya ingatan murid terhadap sesuatu topik. Jasmine dan Saleh 2013 menyatakan bahawa sekiranya kaedah perbincangan diadakan
Maka proses penjanaan idea dan penyelesaian masalah akan berlaku dalam kalangan murid-murid. Hal ini kerana ketika perbincangan diadakan, murid dapat bertukar maklumat atau pendapat untuk memperoleh sesuatu keputusan berdasarkan tema yang diberikan oleh guru. Saya akan menggunakan aktiviti pendebatan dengan memetik sebahagian daripada cerpen yang bertajuk Pantai Kasih sebagai contoh bagi kaedah ini. Dr. Raiha teringat akan Dr. Sadis yang melayaninya dengan baik sebelum peristiwa hitam itu muncul. Dr. Raiha ingat ketika dia mengandungkan bayi hasil persenyawaannya dengan suaminya yang sah. Dia juga teringat akan permintaan Dr. Sadis supaya menggugurkan bayi yang sedang dikandungnya kerana kehadiran bayi tersebut tidak direstui. Apatah lagi sudah diketahui fizikal bayi tersebut yang kelebihan kromosom akan menyebabkan dia malu dengan masyarakat. Anak-anak dengan bekas isterinya tidak ada yang cacat. Dr. Raiha tidak tergamak membunuh bayi tersebut. Apatah lagi, bayi tersebut sah hukumnya dan mempunyai hak untuk hidup. Dengan menggunakan cerpen Pantai Kasih tersebut, guru perlu menyediakan satu kenyataan seperti wajarkah tindakan Dr. Sadis menyuruh Dr. Raiha untuk menggugurkan bayi yang dikandungnya kerana mengalami komplikasi. Kemudian, bahagikan murid kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan yang menyokong pernyataan tersebut serta kumpulan yang membangkang kenyataan tersebut. Dan biarkan mereka berdebat mengenai kenyataan tersebut. Di akhir aktiviti, murid perlu bersepakat sama ada menyokong atau membangkang kenyataan yang telah diberikan oleh guru, dan guru perlu bersetuju dengan apa sahaja keputusan yang mereka hasilkan. Ketika perbincangan berlaku, murid dapat mengenal pasti perkara-perkara seperti nilai murni dan juga pengajaran. Menurut Abu Bakar dan Cik Noh 2022, keputusan yang disepakati oleh murid melalui perbincangan menunjukkan mereka berjaya mencapai kefahaman terhadap tema pelajaran yang dipelajari. Oleh itu, kefahaman murid dalam cerpen dapat dilihat dengan pantas apabila menggunakan kaedah perbincangan, kerana kaedah ini memudahkan serta memberi kefahaman kepada murid dengan cepat dan berkesan. Saudara dan saudari sekalian, tuntasnya ini saya tekankan bahawa guru-guru merupakan individu yang bertanggungjawab dalam memastikan keberkesanan penggunaan cerpen dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut Ismail et al. 2014, fasilitator atau guru memainkan peranan yang penting dalam merancang aktiviti atau gaya pembelajaran yang berkesan. Perkara ini membuktikan bahawa pemilihan teknik atau kaedah yang dapat membantu dalam meningkatkan kebolehan pelajar dalam sesuatu bidang. Setiap teknik yang saya nyatakan sebelum ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Tidak salah jika guru-guru sekalian cuba untuk mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Harapan saya terhadap ceramah yang bertajuk keberkesanan penggunaan cerpen ini adalah untuk membuka mata guru-guru sekalian bahawa pelbagai teknik dan kaedah yang dapat digunakan bagi menarik lebih ramai murid untuk mempelajari cerpen serta mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka.
Akhir sekali, saya juga berharap guru-guru sekalian untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan penggunaan cerpen agar keberkesanannya dapat dilihat dalam kalangan murid di sekolah. Saya rasa itu saja hendak saya kongsikan kepada guru-guru sekalian tentang keberkesanan cerpen dalam pengajaran dan pembelajaran. Semoga ceramah ini memberi manfaat kepada anda semua. Akhir kata, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana sudi menjemput saya untuk memberikan ceramah di hari yang sangat indah ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru serta rakan-rakan sekalian yang sudi menadah telinga mendengar ucapan saya. Dengan itu, saya ingin akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah ceramah ini, semoga dapat memberi manfaat. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.